Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, alhamdulillah tamatlah perbincangan kita 3 ayat yang kita baca ini, dan itu tamatlah surah Al-Syura. Sekarang kita berpindah kepada mengutip 5 faedah. 5 faedah besar daripada 3 ayat yang kita baca ini. 3 ayat aja, tapi dia punya huraian dia boleh panjang. Jadi insya-Allah saya tak panjangkan. Kita akan ambil mengikut tempoh yang kita nak. Faedah yang pertama, qauluhu ta'ala wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahya. Dan tidaklah layak bagi seorang manusia bahawa ia berkata-kata dengan Allah kecuali dengan jalan wahyu. Tak boleh nak bercakap. Kita boleh bercakap dengan Allah melalui wahyu. Ayat ini faedah yang pertama satu, ada beberapa faedah pula di bawah kategori yang pertama. Yang pertama, isbatu taklimillahi azza wa jalla. Ayat ini mengisbatkan bahawa Allah Ta'ala itu berkata-kata. Kita membaca dalam akidah kita, kaunuhu mutakalliman. Allah Ta'ala itu berkata-kata. Satu. Dan ini ada dia panggil fuqaha fiqhiyah. Orang panggil cerita fiqh. Cerita fiqh. Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia baca, dia tafsir ayat ini, dia kata, kalau seorang tu bersumpah, la yukallimu Zaidan. Orang ni bersumpah, dia kata, wallahi aku tak akan cakap dengan Zaid. Dia tak cakap. Dia pun hantar orang suruh pergi bercakap. Atau wakil dia. Ataupun dia tulis surat. Ambil surat, aku gata ke dia tu. Aku tak nak bercakap dengan dia. Mengikut mendapat Imam Malik, yahnas. Dia tu telah batal sumpah dia. Sebab dia bercakap. Kerana apa? Sebab Allah Ta'ala sebut ayat Quran ni, illa wahyan aw min warahijaj aw yursila rasulah. Maknanya hantar rasul tu bercakap dah. Jadi Allah Ta'ala hantar mari Jibril, seolah-olah kita sedang bercakap dengan Allah melalui perantara. Itu pandangan Imam Malik lah. Ini dipanggil fuqaha fiqhiyah. Cerita-cerita fiqh. Jadi menarik. Kita jangan kata, oh lah, cerita Imam Malik orang mari juga. Tak nak cerita ulama ni tajam dia punya pemikiran. Bukan macam kita baca Quran duduk kira nak apa ni, duduk kira nak perhabis je, tidak kira nak memahami. Dia istinbat tu jauh cara dia. Kadang-kadang jauh istinbat. Macam cerita Nabi Yusuf alaihissalam, bila waja'u abahum isya'an yabkun. Bila mari waktu malam menangis bawa baju Yusuf. Baju tak cari, berdarah. Di sini ulama kata, ulama tadabbur dia buat apa ni, analisa ilmu qarinah, ilmu evidence. Dia kata kita tengok satu benda, nak tahu benda bohong tak bohong, tengok pada bukti. Mana ada Nabi Yaqub tengok, baiknya serigala dia makan anak aku, baju tak cari. Macam mana? Serigala buka baju dulu. Buka baju, Yusuf duduk sini, aku nak makan. Baju kau bagi kepada bapakmu. Mana ada? Itu lah. Jadi ini dia panggil Imam Malik rahimahullah taala, dia kata au yursila rasula. Au yursila rasula. Mana Allah Taala hantar rasul. Maknanya bila hantar rasul, seolah-olah kita bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi Imam Malik kata, kalau orang bersumpah tak nak bercakap dengan orang, dia hantar surat, maka orang itu sudah dikira membatal sumpah dia. Dari mazhab lain saya tak sebutlah. Nak cerita itu dia panggil fuqaha fiqhiyah. Dalam ayat ini juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengambil dalil bahawa Nabi SAW tak tengok Allah pada malam Mi'raj. Tak tengok. Tapi benda tu panjanglah perbahasan. Kita ambil pandangan Aisyah. Allahu Akbar. Jadi ayat ini, dalam ayat yang kita baca ni, ulama tadabbur kata Nabi SAW menerima 3 kategori wahyu. Cakap wahyu melalui ilham, melalui raut dalam hati dia, ataupun melalui dengar suara, atau melalui Jibril. Semua 3 itu dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tanda dalam kitab Zadul Ma'ad, dia kata Nabi sallallahu menerima wahyu melalui ada 7
peringkat. Kena menulis sikit. 7 martabat. Yang pertama ar-ru'ya shadiqah. Nabi kita bermimpi. Mimpi itu benar. Mari seperti falaq as-subhi. Dia tengok macam cahaya subuh, cerah gitu. Dalam mimpi dia. Dia mimpi. Awal-awal dia mimpi dulu. Yang kedua, Allah Ta'ala campak dalam hati dia tu wa ilham ataupun wahyu tadi. Campak dalam hati, Nabi kita sedar. Yang ketiga, Jibril datang. Jibril datang ni dia berupa manusia, orang lain boleh tengok. Kan tadi hadis panjang tadi. Hadis Jibril mari tanya tentang iman, ihsan, Islam. Selepas dia tanya, Nabi tanya, siapa dia orang tu? Sahabat-sahabat kata, tak kenal dia ni. Tapi baju putih, comel, rambut hitam. Wah orang ni. Nabi tengok siapa dia tu. Sahabat kata tak kenal. Itu malaikat. Ini malaikat datang mengajar pada kamu agama. Yang ni ringan. Hak mari malaikat mari ni jumpa Nabi itu ringan. Yang keempat, ya'tihi mithl salatil jaras. Ni berat. Dia mari bunyi macam suara loceng. Wa kana ashadd ali. Kalau mari cara ni sangat berat. Sangat berat. Kalau nak musim sejuk, Nabi berpeluh. Kalau duduk atas unta tu duduk. Dia berat. Pernah Allah Ta'ala nak dedahkan rahsia. Waktu Jibril datang ni, macam suara loceng tadi, pohon Nabi tertindih atas pohon sahabat. Sahabat tu kata macam nak cabut pohon aku. Beratnya pohon Nabi SAW. Jadi Allah nak dedahkan kepada kita. Kalau tak tertindih, kita tak tahu macam mana berat. Ini dia punya. Yang kelima, Nabi tengok malaikat dengan rupa asli. Ini hanya 2 kali saja berlaku. Sekali dia tengok malaikat duduk atas langit dengan bumi. Kali yang kedua ketika malam Mi'raj. Inda Sidratil Muntaha. Yang keenam, Allah Ta'ala berkata-kata terus dengan Nabi SAW di atas 7 petala langit pada malam Mi'raj ketika difardukan salat. Yang ketujuh, kalamullah minu ilaihi bila wasitah malak. Kan? Allah Ta'ala bercakap tanpa wasitah malaikat, sebagaimana Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini sabit dalam Quran tentang Musa dan sabit untuk Nabi pada malam Isra. Wallahu alam. Ada 7 peringkat wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pindah kepada faedah yang kedua. Tulis. Tak banyak tuan-tuan, kita ambil 5 faedah je. Masa PKP dulu 10, lebih panjang lah. Faedah yang kedua, tengok dalam ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada kamu ruh. Quran tu dinamakan ruh. Kenapa? Tulis. Kenapa Allah Ta'ala namakan wahyu itu dengan ruh? Limaza? Sebab dengan wahyu itulah hidupnya hati-hati manusia. Hati manusia hidup dengan apa? Dengan ruh daripada Allah Azza wa Jalla. Kita ni manusia, body kita tak hidup kecuali ada ruh. Hati kita juga hidup. Maka Allah Ta'ala hidupkan dengan Quran itu segala kemaslahatan dunia dan agama. Ke dalam Quran semuanya ada belaka. Dan Allah namakan Quran itu nuran, cahaya, sebab dia mencahayakan hati, memberi petunjuk jalan, menyatakan yang mana benar, yang mana salah. Yang mana benar, yang mana salah. Maka disitulah kita kata sifat Al-Quran itu sebagai wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, menghidupkan hati menjadi penyuluh jalan. Menjadi penyuluh jalan. Kalau orang nak ambil jalan lain lagi daripada Quran, orang ni tak akan jumpa lorong. Yang ketiga, Nabi SAW ma kunta tadri, tengok dalam ayat yang sama, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Mu tak tahu apa itu kitab, mu tak tahu menulis, tak tahu baca, dan kamu juga tidak tahu apakah itu iman.
Jadi para ulama mengatakan Nabi SAW sebelum daripada terima wahyu dia at-tahannus. Apa makna tahannus? Dia beribadat. Dia tak terlibat dengan syirik. Bahkan pernah datuk dia bawa pergi ke tempat, kalau kita kat tempat pesta lah. Nah, pesta jahiliah. Nabi tidur terus ya malam sampai datuk dia nak balik angkat usul dia dukung balik. Mana dia tak terlibat langsung dengan benda-benda mungkar. Tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah beribadat dengan cara dia. Ulama hadis tak boleh nak kesan. Dia kata kana yatahannas. Dia beribadat dalam gua Hira sebelum terima wahyu. Apa dia tahannus? Ai ata'abbad. Tak tahu kaifiat wallahu alam. Tak boleh nak kesan. Nabi pun tak bagi tahu. Dia bagi tahu selepas dia terima wahyu. Yang tu peribadi dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak membaca, tidak menulis, dan dia tak tahu detail iman. Bukan makna Nabi tidak beriman, cuma dia tidak tahu detail iman sehinggalah terima wahyu. Jelas pada kita isu ini. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi Nabi baca? Limaza? Sebab tak mahu ada teori-teori, tak mahu. Kalau tidak orang kata pandai sangat dia tu, sebab dia kaji kuat. Ulak buku. Tak ada ulak buku Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tak membaca, tak menulis. Faedah yang keempat, tengok ayat ni Tuhan kata wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau beri hidayah kepada manusia ke jalan yang benar. Timbul lagi soalan, ayat ini kontra dengan ayat surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh beri petunjuk pada orang yang kau sayang. Ayat ini turun pada Abu Talib. Abu Talib ni pak saudara Nabi, membela Nabi daripada Nabi kecil sampai dia mati. Tapi dia mati tidak beriman. Kalau ada geng-geng batiniah mengatakan Abu Talib beriman, itu menyalahi peraturan, menyalahi Al-Quran. Bila kata Nabi tak mampu beri hidayah kepada orang dia sayang, tapi dalam ayat ini Tuhan kata wa innaka latahdi, memberi hidayah, bagaimana nak jawab? Para pelajar tulis. Al-jawab al-hidayatu, hidayah tu ada dua kategori. Satu dia panggil hidayatul irsyad, hidayah membimbing orang, mengajar orang, mengajak orang, itu kerja Nabi. Kerja ayat kita ni. Wa innaka latahdi, mana engkau membimbing, mengajak, berdakwah, kempen, Kelantan kata kecek orang, ajak masuk Islam, itu hidayah irsyad, hidayah bimbingan. Itu Nabi. Adapun hidayah yang dinafikan di sini iaitulah hidayah memberi taufik kepada Allah Taala, memberi taufik supaya engkau menerima, orang terima dakwah, itu kerja Allah. Betullah kita ini pun banyak kita dakwah orang, beranggut hasakai kata orang dah. Tapi lepas pada belakang kita dia tak buat juga. Kita kata itu kuasa taufik itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Tapi kita sebagai pendakwah ajak orang, ajak ini zikir, ini amalan hak Nabi kita buat. Bukan senang orang nak tukar zikir lepas solat pun, daripada hak biasa kepada zikir hak ikut hak Nabi ajar ni pun macam nak perang dunianya jadi ke. Payah nak cerita. Baiklah. Yang terakhir Allah Taala sebut sirat, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, siratillah. Engkau membimbing manusia ke jalan yang benar, iaitulah jalan Allah. Apa dia kata di ulama tadabbur, dia kata hujjatun fi qabulis sunan. Ayat ini menjadi hujah, wajib kita menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kata-kata Nabi yang sahih adalah benar, mesti kita terima. Kita terima tu sama ada dia wajib atau dia sunnah. Tapi kita kata ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu dua. Ada sunnah berbentuk wajib dan ada sunnah yang berbentuk sunat. Kalau bentuk sunat, kita buat cara sunat, macam zikir-zikir ni. Yang wajib-wajibnya macam solat tu wajib, solat sunat tu sunat. Maka itulah siratillah. Allah Ta'ala sandarkan siratillah, jalan Allah. Sebab apa dia panggil jalan Allah?
sebab jalan ini menyampaikan kita kepada Allah. Kata di para ulama salaf di kalangan sahabat, bukan semua jalan yang kita pergi sampai kepada Tuhan. Kan kata Ibnu Mas'ud, tulis kata-kata Ibnu Mas'ud ni menarik, kan min muridil khairi lam yusibhu, berapa ramai orang nak benda baik tapi tak jumpa, tak kena. Sebab apa tak kena? Sebab dia tak ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang nak ikut jalan Nabi ni tak usah cakap banyak. Kita terima yang hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus kita beramal yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tamatlah 5 faedah yang dapat kita kutip dalam kuliah kita pada kali ini. InsyaAllah dalam CD yang akan datang kita akan masuk kepada surah yang baru, surah Az-Zukhruf. Nama surah dia Az-Zukhruf. InsyaAllah dalam CD yang akan datang. Jadi pada pagi Jumaat yang mulia ini, 5 Ramadan 1443, tamatlah kuliah kita surah Asy-Syura sebanyak 12 CD kuliah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang berkat, pada pagi yang mulia ini, sebaik-baik hari dalam seminggu ini, kita dapat khatam surah Asy-Syura. Dengan kita mengakhiri surah ini dengan jalan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan sebab kami cinta kepada Quran, kami menyayangi Al-Quran, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berikanlah kepada kami hidayah petunjuk-Mu supaya kami dapat melalui jalan siratillah, jalan yang Engkau redai, jalan yang menyampaikan kami ke syurga, serta jauhi kami dan keluarga kami daripada jalan-jalan yang menyeleweng daripada jalan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta berikanlah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar itu benar supaya kami dapat mengikutinya, dan tunjukkan kami jalan yang salah, yang sesat itu sesat, supaya kami dapat menjauhinya. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Pada saat ini juga kita mohon keampunan-Mu ya Allah, memohon keampunan kepada 2 ibu bapa kami. Jadikanlah kubur mereka taman-taman syurga, dan kubur kami apabila kami masuk ke dalamnya juga taman syurga. Ya Rabbal Alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhir hidup kami dengan husnil khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi para jemaah sekalian, hari ini hari Jumaat, jangan lupa ingat Jumaat